Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global. Perang Israel-Palestin sudah memasuki 100 hari kedua. Selepas 100 hari pertama kita lihat malapetaka perang ini meragut lebih 24,000 nyawa, terutamanya di kalangan wanita dan juga kanak-kanak Palestin. Dan nampaknya perang sudah merebak di kawasan sekitar Iran, Pakistan, Syria dan juga di Iraq, di mana Iran melancarkan serangan peluru berpandu untuk dikatakan menyasarkan kepada perisikan Mossad yang berada di negara tersebut. Dan pastinya ketegangan terus meletus di Laut Merah dengan penyertaan serangan terbaru Amerika Syarikat dan sekutunya ke atas Houthi di Yaman. Apa akan jadi kesudahan perang ini? Di Palestin belum selesai. Bantuan kemanusiaan masih disekat, pelbagai syarat digunakan oleh Zionis untuk tidak memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan juga tepi barat. Di The Hague ataupun di Belanda pada minggu lalu, Afrika Selatan membawa dakwaan genosid ke atas Zionis Israel, ke atas umat Palestin masih berlangsung. Kita lihat nampaknya reaksi kuasa-kuasa dunia masih perlahan dan seolah-olah ingin membiarkan perang ini berlanjutan untuk 100 hari seterusnya dan sebagainya. Jadi Dr. Abdul Rahman Ibrahim di sebelah kanan saya, Pensyarah Kolej Permata Insan Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga di talian Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan Islam Malaysia ataupun MAPIM. Assalamualaikum Cikgu Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mulakan dengan Cikgu Azmi. Yang terkini apabila nampaknya perang sudah memasuki 100 hari seterusnya, iaitu melebihi 100 hari, seolah-olah tiada gesaan yang tuntas dari masyarakat dunia, terutamanya di kalangan sekutu Zionis, untuk Israel menghentikan serangan. Tetapi kenyataan balas yang diberikan Netanyahu begitu sombong, begitu ego, begitu keras. Mereka tidak akan menghentikan serangan sehinggalah Hamas dapat dihapuskan, sehinggalah Gaza dapat dineutralkan. Jadi pandangan juga Azmi. Ya, saya fikir ada satu istilah yang nak saya sebut sebagai terperangkap. Saya kira Israel sudah terperangkap bersama dengan Amerika yang menjangkakan bahawa mereka boleh menyelesaikan misi militer itu dalam tempoh yang singkat. Ya. Walaupun di awal pengumuman bahawa ini akan menjadi perang yang lama, tetapi mereka seolah yakin bahawa mereka boleh menghapuskan. Ternyata sudah masuk hari ke 100 lebih hari, nampaknya ternyata kenyataannya gagal. Mereka gagal. Dan bila mereka gagal itu, nampaknya mereka berada dalam keadaan terperangkap. Kerana kalau berundur, artinya sama sekali akan menjadi naratif yang berbeza jauh daripada apa yang mereka harapkan. Tapi dalam masa yang sama, kekal terus berada dalam Gaza, mereka akan menghadapi satu tantangan yang luar biasa, dan ini telah terbukti. Jadi dengan itu Netanyahu dengan menunjukkan kesombongannya, dengan merasakan apa yang dilakukan itu direstui oleh Amerika terutamanya, bahawa dia tidak akan mengendur, dia akan terus meningkat lagi serangan. Jadi perang ini akan pergi kepada beberapa hari yang kita pun tidak tahu jangkanya, walaupun sudah ada asakan dunia sekarang Israel dan Amerika terpaksa berdepan dengan dunia, bukan saja berdepan dengan Palestin atau Gaza. Jadi inilah yang saya rasa senarionya sudah berbeza daripada perhitungan Israel dengan Amerika sendiri. Dr. Abdul Rahman, adakah ini jangkaan Dr. Abdul Rahman juga sebagai seorang rakyat Palestin? Nampaknya tentangan Hamas dan rakyat Palestin tidak berganjak seinci pun. Mereka rela mati di bumi Gaza di tepi barat, dan melebihi 100 hari ini kita lihat Zionis semakin dipencilkan dunia. Kuasa-kuasa besar yang menyokong mereka semakin terperangkap, dan kenyataan mereka pun begitu berhati-hati sama ada untuk terus menyokong ataupun memberikan kekuatan kepada isu gencatan senjata. Tapi itu pun tidak berlaku, Dr. Abdul Rahman. Okey, terima kasih banyak Kahar ajak saya sini. Nombor satu, saya nak cakap perkara even antara program-program kita, orang tanya kita macam mana ni orang Gaza rela hati suka mati. Saya rasa ini konsep tak berapa betul. Tak betul. Orang Gaza, orang Palestin secara umum, dia suka hidup.
Suka memang saya banyak kali dah ulang, ini orang daripada 17 atau 18 something, dia orang dah ada drama dia, sinema dia, ni kemajuan dia. So mereka memang suka hiburan juga. Tapi apabila perang datang kepada kita, so terpaksa kita kena terima. Tak akan, sebab kalau tak nak terima perang, saya nak serah negara saya. Mana ada orang serah negara dia? Tak ada orang. Jadi sekarang ni, orang Gaza daripada mula-mula bersedia untuk perang ini. Lepas tu kita nak cakap, lepas 105 hari, kita cakap orang Gaza dah hilang semua. Sekarang ni, yang ada aset yang dia takut kehilangan ni adalah orang Yahudi, orang Zionis. Kita tengok 90% daripada ahli Gaza sekarang ni tanpa rumah. Dia sahaja bergantung kepada gate Rafah. Masuk ubat, masuk air, masuk. Jadi tak ada apa hilang. Terpaksa kena lawan. Sekarang ni, kalau kita nak cakap pasal perang ini daripada permulaannya. Permulaannya, Netanyahu keluar kepada kita, kata nak habuskan Hamas. Nak matikan Hamas. Ini matlamat tertinggi dekat dia. Baru hari ini, dia kata kita nak alihkan senjata Hamas. Jadi dia sekarang ni terima hakikat. Dia Hamas memang tidak boleh. Sebab Hamas bukan satu bahagian. Hamas adalah masyarakat Palestin, masyarakat Gaza. Jadi yang hari ni dia perjuang, semalam ayah dia syahid, minggu lepas atuk dia syahid. Jadi Hamas adalah rakyat Gaza. Sekarang ni kita tengok perang, boleh kata perang dalaman antara orang Zionis. Netanyahu dengan menteri pertahanan dia, semua sekarang ni mereka bergaduh. Jadi nak cakap, kalau Tuan Kahat ingat daripada 8 hari bulan 10, di sini kita cakap Hamas dah menang sejak 7 hari bulan. Dan hari ini kita kata Hamas membuktikan kemenangan dia. Dan izinkan saya kata, orang selalu kata Hamas sebagai pemimpin. Sekarang ni kita tengok ramai orang daripada Al-Jihad Al-Islami, daripada Syuhada Al-Aqsa, daripada Fatah, daripada yang bukan parti mana-mana. Dia orang rasa aku perlu tanggungjawab terhadap negara saya, jadi dia lawan. Sekarang ni kalau nak cakap apa keadaan sekarang ni, kita tengok negara-negara yang memulakan dengan sokongan rejim Netanyahu dan Zionis. Kita tengok Presiden Biden, daripada awal pagi dia kata I sokong Presiden Perdana Menteri Netanyahu. Kemudian Perdana Menteri Britain terus turun ke Jerusalem. Lepas tu yang Chancellor Jerman terus juga turun dekat airport Ben Gurion. Semua pergi. Sekarang ni bila kita tengok kerajaan Jerman dikondem oleh rakyat dia. Dulu rakyat Palestin dan penyokong Palestin. Hari ini rakyat Jerman yang kondem kerajaan dia. Dan kalau saya apa yang saya analisa pasal Jerman sekarang ni mula nak sokong orang Yahudi. Dia macam nak larikan diri daripada isu Holocaust. Zaman dulu, Holocaust dan Hitler dan something like that. Tapi sekarang ni they do the biggest shame from last. Mereka buat satu aib sangat besar. Mereka ini dan last bagi saya tunjuk ini, perang ini menunjuk kepada atau membatalkan hujah orang Yahudi. Sekarang ni kerajaan Israel dan rakyat Israel selalu dia cari kesian, minta kesian orang. Kenapa? Mereka kata kami dibunuh beramai-ramai. Hari ini kamu bunuh orang ramai-ramai. Hari ini kamu buat dengan orang Gaza lebih daripada yang Holocaust. Cikgu Azmi, ini persoalan yang di luar mati bapa, ditelan mati emak oleh kuasa besar dunia. Apa yang berlaku kepada mereka apabila menyokong tanpa melihat faktor serangan 7 Oktober itu, nampaknya mereka terpalit dan juga kelihatan tersepit dengan sokongan itu.
iaitu Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutunya seperti United Kingdom dan sebagainya. Jadi apabila kita lihat isu serangan ini bertali arus dan puluhan ribu terkorban, masyarakat dunia bukan hanya masyarakat Islam sudah melihat ia bukan bermula pada 7 Oktober. Ia sudah bermula sejak 75 tahun yang lalu. Sejarah itu diangkat dengan naratif yang lebih keras oleh masyarakat sivil, kelompok-kelompok masyarakat dunia dan sebagainya. Dan ia tidak boleh dijadikan sebagai justifikasi serangan 7 Oktober oleh Hamas itu. Nampaknya tidak dapat dipadamkan oleh Zionis dan juga UK dan juga Amerika Syarikat. Benar bahawa dia bukan bermula dengan 7 Oktober 2023, dia bermula dengan 15 Mei 1948. Itu sudah tidak dapat dipertikai dan bagaimanapun hujah yang dilakukan oleh Amerika ataupun Israel itu sudah tak dapat diakui lagi ya. Sekarang ini yang disebut tadi naratifnya adalah apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah di luar lagi apa yang dipanggil kerangka mempertahankan diri. Itu sudah juga didebatkan oleh Sekretari Jeneral UN ya, Antonio Guterres, bahawa ini bukan soal mempertahankan diri lagi. Ini sudah sampai ke peringkat yang dipanggil sekarang ini dipanggil jenayah, ibu segala jenayah, iaitu genocide. Dan dengan itulah saya fikir apa yang harus difahami sekarang ini ialah Amerika itu sendiri sudah merasai bahawa mereka sudah tidak boleh kawal Israel. Walaupun Amerika yang mempunyai apa yang disebut leverage yang kuat kalau dia nak suruh Israel mereda atau membuat satu yang tidak meneruskan perang ini. Tetapi nampaknya sudah tidak boleh dikawal kerana di dalam Israel sudah sangat yakin apa yang ada di Rumah Putih itu adalah dalam genggaman Zionis, bahawa mereka yang akan menentukan apa dasar yang akan dibuat oleh Amerika. Jadi Amerika sekarang ini sudah terperangkap dari segi itu bahawa mereka sekarang sudah mulai merayu, padahal mereka lah yang mendalangi, mereka yang memberi dana untuk meneruskan brutality ini, tetapi sudah tidak boleh terkawal. Digambarkan seolah macam tak boleh nak kawal. Tetapi saya kira agenda Israel ialah bahawa mereka sudah lama mahu mengadakan apa yang dipanggil Israel Raya atau the Greater Israel. Itu sudah tetap dalam agendanya dan dia sudah mulai menggunakan hujah-hujah profesi atau hujah-hujah kitab Taurah mengatakan memang kami layak dan boleh buat apa saja kerana ini hak kami. Dia terpaksa pergi ke hujah begitu. Bukan lagi hujah bahawa ini kamu telah melanggari undang-undang antarabangsa, kamu telah melanggari segala hak si manusia. Jadi saya kira di sinilah analisis kita bahawa Amerika sudah nampak tidak boleh mengawal Israel dan dengan itu terpaksa akur saja apa yang dikehendaki oleh Israel dan meneruskan peperangan itu sampai ke agenda yang dimau oleh Israel. Mungkin juga Azmin nak tambah sedikit sebelum saya minta Dr. Nur Rahman komen tentang dakwaan yang dibawa oleh Afrika Selatan ke ICJ itu dengan 5 hujah Afrika Selatan itu memang benar, memang terus memberikan reaksi bahawa genosid memang berlaku dan juga nampaknya Afrika Selatan tidak akan balik ke belakang ataupun tidak akan memberikan ruang kepada Zionis untuk melakukan genosid dan juga cuba membawa United Kingdom juga Amerika Syarikat juga untuk ke ICJ. Ya, saya kira Afrika Selatan sangat yakin ya. Bukti dan semua kriteria yang ada dalam undang-undang berdasarkan Convention Genocide itu lengkap, telah dipenuhi segala kriteria yang dilakukan oleh Israel bahawa sesungguhnya bahawa yang dilakukan itu adalah genocide pada takrifan Geneva Convention. Itu tidak dapat dipertikaikan lagi. Sebab itulah Afrika Selatan sangat yakin dengan itu. Tetapi ada satu lagi angle, ada satu sudut lagi ialah apa yang dipanggil complicit, iaitu orang yang melakukan jenayah genocide ada pihak yang membantu, ada pihak yang turut bersekongkol. Ini akan menjadi lebih besar ya debatnya bahawa bukan saja Israel akan didapati bersalah, tetapi mereka yang turut membantu Israel itu sudah juga boleh diberi satu hukuman dan dengan itu United States,
Dengan itu United Kingdom dan negara seperti yang lain seperti Jerman yang juga nampaknya misalkan mereka menyokong Israel, itu akan juga nanti diberikan satu tafsiran mereka itu adalah pembantu penjenayah, mereka itu komplisit, dan saya kira keadaan itu akan jadi lebih kompleks untuk ICJ untuk tangani ya, kerana desakan dunia sangat-sangat kuat supaya mereka ini juga mesti didakwa. Inilah senario yang akan berlaku. Dr. Abdul Rahman nak komen tentang itu. Saya nak komen sekarang ni pasal Afrika Selatan membawa boleh kata usulan ini. Nombor satu, kenapa negara Afrika Selatan memang negara paling layak untuk bawa sebab ini yang paling terkesan dengan ini. Jadi mereka, bila mereka bawa isu orang Palestin, kami rasa apa yang kamu rasa sekarang ni. Ini nombor satu. Lepas tu orang Afrika Selatan memang dia buat, kita nampak berapa ramai yang orang dia sendiri termasuk presiden mereka sendiri. Mereka buat usulan 36 muka surat yang memang lengkap habis, orang tak boleh lari. Nombor dua, kita tengok negara, boleh kata Alhamdulillah negara-negara lain yang terus sokong Afrika Selatan. Kalau kita tengok Malaysia nombor dua, negara nombor dua terus sokong kepada Afrika Selatan. Sekarang ni yang paling hebat, yang paling bagus kepada kita adalah Israel dah duduk dalam tempat orang bersalah. Kalau kita ingat dulu bila orang Afrika Selatan pun juga bawa usulan untuk pembinaan dinding yang antara West Bank dengan Palestin 48, Israel tak pergi. Tak pergi, kenapa? Kita tidak sign Geneva Agreement. Yes. Jadi sekarang ni, kali ini mereka pergi, mereka duduk tempat bersalah. Ini nombor satu. Nombor dua, kalau tengok negara-negara yang menyokong mereka. Sekarang ni ada orang tak tahu macam mana. Nak sokong terus Israel atau nak lari. Mereka nak sokong Israel akan disalahkan bersama Israel. Dan kalau mereka tidak ikut Israel, mereka risau. Ni Europe country, Perancis, negara yang dijajah Afrika, yang buat banyak teruk di Afrika. Mereka risau kalau Afrika Selatan berjaya dalam usulan ini, mana tahu Kongo, mana tahu negara-negara Ethiopia yang even Algeria Dijajah. yang dijajah oleh Perancis, lepas tu buat ganah betul, buat jahat betul. Jadi sekarang ni ramai orang menunggu Afrika Selatan ini untuk ikut dia juga. Adakah kita akan menjangkakan peranan Qatar ini akan lebih luas dalam masa-masa mendatang ini, kerana dunia tidak boleh menunggu lagi untuk melihat kemusnahan lebih dahsyat dan kematian lebih buruk di kalangan rakyat Palestin? Ya, Qatar nampaknya mempunyai keupayaan itu ya, nampaknya juga kepercayaan bahawa dia boleh menjadi mediator, dia boleh menjadi moderator gitu. Tetapi cabarannya sangat besar sebab kalau dulu ya Qatar juga menjadi moderator kepada keadaan yang berlaku di Afghanistan, tapi sekarang ini berdepan dengan Israel dan juga dukungan daripada Amerika itu bukan senang. Tetapi nampaknya Qatar bijak untuk mengambil satu isu persatu ke satu isu. Satu isunya nampaknya yang ditangani secara khusus dan dia tidak mahu dikomplekskan, iaitu isu tebusan. Jadi dengan menggunakan isu tebusan ini untuk memungkinkan satu perbincangan dibuat antara Israel dengan Hamas itu nampaknya menjadi. Artinya sudah ada rasa keadaan itu harus dapat diubah keadaannya supaya pembebasan boleh berlaku, bantuan boleh masuk, dan saya kira Qatar nampaknya mempunyai keupayaan itu. Dengan momentum yang dibina oleh Qatar, saya kira negara Islam yang lain harus jangan hanya menonton gitu. Harus ada partisipasi yang juga kuat supaya apa yang ditangani oleh Qatar itu mulai boleh dikembangkan lagi sehingga akhirnya kita mendapat apa yang dipanggil ceasefire yang cukup dan kita mendapat memberhentikan perang itu sekali. Saya kira kita kena baca secara
jauh ya apa yang Qatar buat itu. Kalau boleh dikuatkan lagi, artinya sekurang-kurangnya perang itu dihentikan walaupun penyelesaiannya masih lagi panjang. Dengan pendekatan Qatar itu agak realistik, tetapi banyak rakan-rakan negara Arab termasuk Liga Arab dan OIC meletakkan syarat bahawa jika ini dapat dihentikan, kalau tebusan dapat dibebaskan kesemuanya, Israel perlu ke meja rundingan untuk mengiktiraf Palestin dan memulangkan semua tanah-tanah yang dirampas. Adakah itu satu yang realistik pada ketika ini? Ya, saya fikir agak rumit ya. Saya rasa tidak sampai ke realistik sebegitu. Sebab seperti yang kita dapati tadi, yang kita bincang, nampaknya Israel itu sudah bulat, sudah nekat itu. Jadi, tetapi dia juga yang menariknya sekarang, apa yang berlaku itu sudah mulai dapat respon dari dalam Israel. Ada rakyat sudah memberontak ke atas Netanyahu. Jadi tekanan daripada dalam itu juga menyebabkan suatu anjakan boleh berlaku. Tetapi nak sampai mereka mengatakan iktiraf Palestin, fujuran Israel, itu saya kira mereka terpaksa berhaduan, Netanyahu terpaksa membayar harga. Jadi saya fikir inilah yang sedang dipertimbangkan, tapi saya kira usaha inisiatif Qatar itu harus kita bacanya dengan lebih kritikal, dan penyertaan negara yang lain harus aktif supaya akhirnya kita mendapat penyelesaian. Sekurang-kurangnya blokade ke atas Gaza itu diakhiri. Sudah tidak ada blokade. Itu paling awal. Ya, Dr. Abdul Rahman, ketika kita temu bal 2 hari lalu, Dr. Abdul Rahman begitu kritis kepada peranan Egypt, peranan Mesir untuk tidak membantu bantuan kemanusiaan memasuki pintu Rafah. Walaupun ada ruang yang begitu luas boleh diberikan kepada Egypt untuk berperanan lebih luas, lebih ampuh dalam membawa bantuan kemanusiaan melalui pintu Rafah. Ia tidak berlaku. Ia masih menganggap Israel mengawal pintu Rafah. Jadi pandangan Dr. Abdul Rahman, peranan Qatar dan juga rakan-rakan negara-negara Arab lain. Okey, nombor satu saya nak cakap pasal perangan Qatar. Qatar senang cerita, kalau kita tengok baru semalam dekat platform X, Dr. Musa Abu Marzuq, salah seorang pemimpin Hamas, dia kata Netanyahu adalah tipu rakyat dia. Dia kata kita orang yang pilih Qatar, kita orang yang atur semua ini bantuan kemanusiaan, sebab dalam X pun dia kata setiap satu kotak ubat masuk untuk orang Yahudi yang ditahan di Gaza, 1,000 kotak masuk untuk rakyat Gaza, which is Israel terpaksa terima ini. Jadi sekarang ni memang ini Hamas yang atur, bukan Israel. Nombor dua ini kenapa Qatar? Sebab Qatar satu-satu negara yang dipercayai oleh Hamas. Yang kedua, ini office Hamas, politician office di Doha. Khalid Mish'al, Ismail Haniyah, Ismail Abu Marzuq, Hayya di Istanbul. Jadi kepimpinan Hamas ada di Qatar. Lagipun Syekh Abdul Rahman Al-Thani, Menteri Luar Negeri, merangkap Perdana Menteri. Orang sekarang ni anggap, orang selalu kata Perdana Menteri setara panglima perang. Dia memang orang sangat bijak, tahu orang Arab fikir macam mana, tahu orang Zionis fikir macam mana, so dia pandai urus. Sebab yang sebelum dia dekat kerajaan Qatar, orang tak capai apa yang dia capai. Balik kepada isu Mesir. Mesir ni, kalau kita tengok dekat Mahkamah Antarabangsa, orang Yahudi cakap satu bukti yang boleh diterima. Dia kata ini pintu gerbang Rafah antara Hamas dan Mesir. Kita tak ada apa, kita tak ada kuasa. Jadi sekarang ni kalau pihak rejim Kairo atau Mesir, kalau dia sikit malu, sebelum bicara habis, dia kena buka pintu gerbang. Banyak bantuan kemanusiaan dah rosak sekarang ni. Dulu sebelum Qatar, apa-apa, sekarang ni kita tahu Hamas pegang dengan prinsip dia, kita tak berduduk dengan Israel bersemuka. Orang tengah boleh. Selalu ni orang tengah Mesir zaman arwah ni Omar Sulaiman. Jadi sekarang ni bila Mesir jadi dekat dengan Israel, Hamas atau orang Palestin terpaksa kena cari orang lain. Sekarang ni Mesir memang nak cakap macam mana? Rakyat Mesir memang sangat nak bantu. Rakyat Arab memang nak bantu. Tapi
kepimpinan ini yang menjadi masalah. 10-11 Februari ini kita akan ada apa yang dipanggil rancangan pembinaan semula Gaza pasca perang, dan itu akan mengkoordinasi semua NGO-NGO bagaimana kita nak membantu membangunkan semula Gaza. Jadi itulah rancangan bagaimana bantuan-bantuan kemanusiaan yang akan kita rancang untuk masuk ke Gaza. Berkaitan dengan konferensi itu, siapa yang akan hadir? Adakah di kalangan NGO Malaysia ataupun di kalangan NGO antarabangsa juga, Cikgu Azmi? Ini antarabangsa. Sekitar jangkaannya 20 negara akan berada dalam partisipasi ini. Ada lebih kurang 150 peserta. 20 negara akan berada di sini dan juga local NGO kita di sini. Jadi negara ASEAN plus ASEAN di luar termasuk sampai ke Eropah akan datang bersama untuk kita betul-betul membincangkan itu. Jadi itu yang akan berlaku pada 10 dan 11 Februari ini. Menarik, kita akan tunggu. Sedikit lagi Cikgu Dr. Abdul Rahman. Saya nak tambah pasal yang usaha Malaysia. Ya. Alhamdulillah banyak yang sampai kepada Gaza, tapi saya nak cakap pasal 2 poin yang tak ramai orang cakap. Pasal pelajar-pelajar Gaza yang ada di Malaysia. Okey. Yang family mereka tak sempat nak hantar duit. Kita nak cakap nombor Ramai. satu, Ya. terima kasih banyak untuk kempen-kempen rakyat Malaysia dan inisiatif kerajaan Malaysia. Kita tahu sekarang ni kerajaan Malaysia bagi pelajar-pelajar Palestin yang ada di Malaysia 2 semester tak payah bayar yuran. Lepas tu bantuan bulanan mereka akan dapat sebanyak 1,200 setiap bulan. Mereka akan dapat sikit membantu, which is sangat membantu kepada mereka dan sangat kita berterima kasih untuk rakyat Malaysia, untuk kerajaan Malaysia, terutamanya KPT sebab ini daripada Menteri KPT. Ya. Yang kedua, baru semalam Yang Berhormat Perdana Menteri hantar surat rasmi untuk General Secretary untuk postcard, ya. Yes, untuk bagi satu keahlian penuh untuk Palestin di United Nations, which is mungkin orang nampak Kecil. ini kecil, tapi sangat menyokong. Highlight adalah satu negara dizalimi, namanya negara Palestin, which is siapa-siapa buat, siapa-siapa membantu, tak kisah cara bantuan macam mana, kita sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat berterima kasih kepada Terima mereka. kasih. Dr. Abdul Rahman Ibrahim, Pensyarah Kolej Permata Insan, USIM, dan Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan Islam Malaysia ataupun MAPIM. Jadi kita terus akan berbicara tentang isu Palestin Israel ini dan apakah natijah yang akan dicapai oleh masyarakat antarabangsa, dan pastinya kita tidak mahu perang berlangsung lebih lama. Walau apapun, semoga bantuan kemanusiaan antarabangsa dibenarkan masuk secepat mungkin. Kita tidak boleh melihat gambar-gambar yang menyayat hati rakyat Palestin bekerja, terak-terak yang membawa makanan kerana mereka kelaparan, mereka sakit, mereka tidak ada tempat tinggal, mereka tidak ada air bersih. Semuanya tak ada, rumah tak ada dan sebagainya. Jadi kita boleh bayangkan kita boleh hidup dengan selesa di sini, tapi rakan-rakan kita di Palestin sedang sengsara. Sekian saja Awani Global malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.